Seseorang bermimpi bersetubuh, adakah diwajibkan mandi? Seperti mana yang saya jelaskan sebelum ini, di antara sebab-sebab yang mewajibkan seorang itu mandi untuk mengangkat hadas besarnya ialah keluar mani. Tetapi kalau hanya sekadar bermimpi sahaja, bermimpi melakukan perhubungan jenis, bermimpi bersetubuh, tetapi tidak keluar air mani, maka ia tidak diwajibkan mandi. Sebab itulah, bila sekiranya seorang mimpi melakukan persetubuhan di malam hari, dan bila dia sedar, pastikan apakah ada kesan-kesan mani pada pakaiannya, pada kainnya, pada bajunya ataupun tidak. Tetapi kalau ada kesan-kesan mani yang menunjukkan semasa dia mimpi itu keluar air mani, maka dia juga diwajibkan mandi. Diwajib mandi kerana keluar mani, bukan kerana mimpi bersetubuh. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan bahawa di antara syarat sebab-sebab wajib mandi ialah keluar mani. Sama ada mimpi ataupun mengeluarkan dengan sengaja dan seumpamanya. Tetapi kalau hanya mimpi saja sampai kita katakan habis bantal-bantal berterabur, syada-syada tilam berterabur, mimpi tapi mani tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Bagaimana jika seseorang keluar mazi? Apakah wajib mandi? Ya, mazi sebenarnya adalah merupakan satu jenis cecair yang jernih, yang keluar daripada kemaluan seseorang pada ketika permulaan syahwatnya. Artinya ketika mula timbul syahwatnya, keluar jenis air yang jernih, cecair jernih daripada kemaluan. Dengan keluar mazi ini tidak mewajibkan seorang itu mandi. Tetapi oleh kerana mazi ini najis, dia hanya diwajibkan membasuh atau membersihkan kemaluannya daripada kesan mazi tadi, kerana mazi itu adalah najis. Berlainan dengan mani. Mani tidak najis kerana dia merupakan sumber kejadian anak Adam. Dia merupakan asas kejadian anak Adam, maka sebab itu mani tidak najis. Berlainan halnya dengan mazi, iaitu cecair jernih yang keluar daripada kemaluan ketika permulaan syahwatnya, ia hanya dianggap najis, dan orang yang keluar mazi diwajibkan membasuh kesan-kesan najis yang keluar saja tanpa mewajibkan dia mandi. Apakah hukumnya makan dan minum dalam keadaan junub? Mengenai soalan ini, tidak ada nas sama ada Quran, hadis maupun pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahawa seseorang yang dalam keadaan hadas besar, hadas janabah, hadas junub, dilarang makan dan minum. Kalau sekiranya Islam melarang orang yang junub makan minum atau okey nanya, maka sebab itulah ulama-ulama mengatakan tidaklah ditegah, tidaklah dilarang orang-orang yang berjunub makan atau peminum. Islam ini adalah agama yang syumul, agama yang merangkumi segala-galanya. Kalau sekadar seorang itu berjunub saja, tidaklah merupakan dia itu bernajis seluruh badan, tidak. Hanya dia merupakan hadas besar yang akan bersih, akan suci dengan mandi. Jika seseorang itu mandi mengangkat hadas besar, adakah dia diwajibkan mengambil wuduk? Mengenai orang-orang yang berjunub ataupun hadas janabah lantaran kerana ia melakukan perhubungan jenis, bila mana dia mandi untuk mengangkat hadas besar, ataupun orang-orang yang nifas, orang-orang yang wiladah, perempuan-perempuan yang haid, bila mana mereka mandi mengangkat hadas besarnya, apakah perlu mereka berwuduk semula ataupun tidak? Kalau terlihat dalam hukum fiqh mengatakan bahawa orang-orang yang tak mandi mengangkat hadas besar, tidak kira sama ada hadas junub, hadas haid
maupun hadas nifas hanya disunatkan beruduk sebelumnya. Sunat saja. Sebelum mandi, sunat uduk dulu. Ambil air sembahyang dulu, baru mandi. Itu sunat saja. Cuma persoalannya selepas dia mandi, apakah diwajibkan dia mengangkat uduk lagi sekali ataupun tidak? Ini persoalannya. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa bila mana seorang itu mandi untuk mengangkat hadas besar, dan bila mana hadas besar yang terangkat, maka terangkat bersama hadas kecilnya. Dipahamkan daripada pendapat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa orang yang mandi mengangkat hadas besar, hadas kecil yang terangkat bersama, artinya tidak perlu lagi dia mengambil air sembahyang. Tidak perlu lagi dia beruduk untuk dia mengerjakan sembahyang. Dengan syarat, semasa dia mandi tadi, ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan uduknya. Seperti raba sana, raba sini, pegang sana, pegang sini. Ataupun angin keluar berdebuh tengah mandi misalnya. Bila mana dia melakukan sesuatu yang membatalkan uduk semasa dia mandi tadi, maka dia kenalah mengambil uduk lain. Tetapi, kalau semasa dia mandi tadi tidak melakukan, tidak berlaku sesuatu yang batalkan uduk, dia tidak sentuh kemaluannya, angin tak keluar, ataupun dengan arti kata lain tidak ada sesuatu yang batal wuduknya, maka tidak perlulah lagi dia mengambil wuduk, kerana dengan mandi mengangkat hadas besar itu, hadas kecilnya pun terangkat. Tetapi tidaklah menjadi kesalahan kalau sekiranya dia tak yakin selepas dia mandi mengangkat hadas besar, dia nak ambil wuduk lagi sekali, tidaklah menjadi kesalahan, bahkan diharuskan.